Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan hari ini kita akan sambung tadabbur kita pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89 dalam juzuk yang ke-30. Dalam juzuk yang ke-30, muka surat 593 pada cetakan Mushaf Madinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا
تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini ayat kita panjang sikit. Kita target lebih kurang lah kira dapat satu muka surat satu hari, okeylah. Tapi hari ni lebih daripada satu muka surat. InsyaAllah kita akan cuba untuk tadabbur, kerana keutamaan bila baca Quran ialah nak faham dan kita nak hayati, dan kita nak nak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sebenarnya daripada kita. Sebab kita ni sedar bahawa kita adalah makhluk ciptaan Allah.
makhluk yang Allah dah bagi satu manual book untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi amatlah rugi kalau manusia tak tahu manual book dia sendiri. Dia beli kereta, dia baca manual book kereta. Dia beli mesin basuh, dia baca manual book mesin basuh. Dia beli barang-barang daripada mana nak kena pasang, dia baca pula manual book tu. Nak guna, dia baca lagi. Tapi dia lupa untuk baca manual book dia sendiri, buku panduan untuk kehidupan dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kefahaman terhadap Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kefahaman Al-Quran ini seperti mana dia diturunkan dan seperti mana yang difahami oleh para sahabat Nabi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka. Itulah kefahaman yang benar. Yang ni para sahabat dulu ada, kita sebut semalam cerita Badui, mari tanya orang Arab, dia baca, dia faham seperti mana yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ya, kita nak, walaupun kita ni Badui, dia jauh kita. Badui kita ni terreti kot cakap Arab. Kita ni Badui kot terreti cakap Arab. Badui dari sudut mana? Dari sudut kita bimbang kita ni moden dari sudut keduniaan. Tapi Badui dari sudut keagamaan. Itu bimbang. Pasal apa? Benda lain semua kita ada, tapi bila berkaitan dengan agama kita tak ada. Kita kurang. Jadi para sahabat dulu, orang kampung pun datang dengan Nabi, orang duk bandar pun datang dengan Nabi. Pasal apa? Mereka berusaha untuk memahami apakah kehendak Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita semua. Surah Al-Fajr, nama dia pun Fajar. Fajar ni kalau kita subuh lah, subuh. Tapi ada dua pandangan di sini. Yang pertama, subuh yang khusus atau subuh yang umum. Wal fajr, demi fajar, yakni Allah bersumpah dengan semua fajar. Mana setiap hari fajar tu adalah sesuatu yang besar yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Ada yang kata fajar yang khusus. Fajar khusus mana pula? Fajar yang mengiringi 10 hari. Fajar yang terakhir daripada 10 hari. Wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Kalau yang mana sini 10 malam tu istimewa, dan kemudian fajar pada hari ke-9 atau ke-10 tu istimewa lagi, iaitulah 10 malam atau 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam tafsir Ibnu Abbas menyebut dia adalah 10 awal Zulhijjah. Okey. Dan dalam Islam ni kita ada 2 hari 10 sebenarnya. 2 kali 10 yang istimewa. Sehingga ada juga yang bawa pandangan 10 yang dimaksudkan adalah 10 akhir Ramadan. Sebab kita ada 2 kali 10 dalam istimewa dalam Islam. Dan dua-dua 10 ni mendahului hari raya. Kena lalu 10 hari ni, hujung dia raya. Lalu 10 hari ni, hujung dia raya. 10 akhir Ramadan, hujung dia Aidul Fitri. 10 awal Zulhijjah, hujung dia Aidul Adha. Sebab apa? Sebab perayaan bagi umat Islam ialah kegembiraan setelah mana mereka menerima rahmat yang besar daripada Tuhan pencipta sekalian alam. Kerana Allah Azza wa Jalla memberkati, melimpahi rahmatnya dalam 10 ni. 10 awal Zulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadzal 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari daripada setahun yang mana lebih Allah Ta'ala sukai amalan salih dilakukan padanya lebih daripada 10 ini.
iaitu 10 awal Zulhijjah. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana kalau kita banding dengan pahala jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terbanding juga dengan jihad. Melainkan kalau orang tu pergi keluar berperang dengan nyawa dan hartanya, lalu dia tak kembali dengan kedua-duanya, berarti harta dia pun habis di medan perang, nyawa dia pun tergadai, dia mati syahid. Besarnya pahala 10 awal Zulhijjah. 10 akhir Ramadan besar juga. Besar juga. Malah dalam 10 akhir Ramadan adanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma di kalangan ulama buat bandingan antara 2-10 ni mana yang lebih afdal. Kalau nak banding lagi, kalau nak banding dalam setahun tak boleh lawan 2 kali 10 ni. Tapi kalau banding 2-10 ni, mana lebih afdal? 10 awal Zulhijjah ke 10 akhir Ramadan? Jadi conclusionnya sama-sama kuat, sama-sama hebat. Cuma Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut, oleh kerana 10 akhir Ramadan ni terdapat padanya semalam Lailatul Qadar, maka malam 10 akhir Ramadan malamnya lebih baik daripada malamnya 10 awal Zulhijjah. Dan oleh kerana 10 awal Zulhijjah adanya ibadat-ibadat haji yang dilakukan di siang hari, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah Aqabah, berlaku pada waktu duha, wukuf lepas gelincir matahari sehingga terbenamnya matahari, melontar berlaku pada waktu duha, bermula waktu subuh pada 10 Zulhijjah, kemudian orang pun bertahallul, kemudian orang pun sembelih kambing, kemudian orang pergi tawaf dan sa'i di Mekah. Maka kata Ibnu Hajar, siang harinya 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada siang harinya 10 akhir Ramadan. Tapi dua-dua ni sebenarnya lebih afdal daripada sekalian hari dalam setahun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ambil perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita malam-malam Ramadan jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau boleh 10 akhir Ramadan nanti kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah Nabi? Nabi duduk di masjid tak balik ke rumah dia. Nabi duduk je di masjid, tak balik ke rumah. Padahal rumah Nabi tu sebelah je masjid. Sebelah masjid. Dinding masjid tu adalah dinding rumah Nabi. Kalau Nabi balik rehat di rumah, kemudian masuk pula masjid waktu solat, kemudian balik pula di rumah, tak jadi masalah. Tapi kerana Nabi SAW nak ajar kepada kita satu sunnah, iaitulah i'tikaf 10 akhir Ramadan. Ni bulan Ramadan kita ni, peluang besar untuk kita hidupkan satu sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sunnah i'tikaf. Yang paling sempurna, masuk 21 hari bulan, malam 21, duduk di masjid tak keluar, makan, minum, apa semua, tidur situlah. Keluar bila? Keluar malam raya. Lepas tu jangan sekadar duduk i'tikaf. Kerana iktikaf itulah kita nak isi baca Quran, zikir, solat, habis semua. Sehingga Nabi SAW tidak mendatangi isterinya di saat iktikaf. Memang tak boleh lah pasal duduk di masjid. Malah Nabi SAW mengejutkan ahli keluarganya untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Itu Nabi SAW. Jadi Pak kita ni kalau kita mampu buat, itu yang paling afdal. Tapi kalau tak mampu, orang tu kena pergi kerja, maka dia pun buat semaksimal mungkin. Kalau boleh ambil malam, maknanya maghrib tu masuk, jangan balik rumah, keluar subuh, lepas tu pergi kerja. Tidurlah dia masjid, bukan kata dia tidur di masjid pun tak apa, ambil pahala i'tikaf, lepas tu pergi kerja, kemudian balik semula, masuk malam, masuk. Tak mampu juga, mari semayang macam biasa lah, tu ni i'tikaf.
Itu adalah satu sunnah. Pasal apa? Nak merebut pahala yang besar. Di hujung daripada festival ibadah ni berlakunya hari raya kerana kita gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cerita iktikaf kemudian nanti. Pasal baru ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap serta yang ganjil. Demi yang genap serta yang ganjil. Apa yang genap dan apa yang ganjil? Wasyaf'i wal watr, yang genap dan juga yang ganjil. Okey. Al-watr yaum Arafah, wasyaf' yaum nahar. Yang genap dan ganjil ni ialah yang ganjil 9 Zulhijjah, yang genap 10 Zulhijjah. Kerana dua hari ini adalah hari yang paling besar, yang paling utama, kemuncak kepada 10 awal. Sehingga tidak berlakunya haji melainkan pada 9 Zulhijjah setiap tahun. Dan tidak ada jemaah haji yang pergi melainkan menjadi rukun bagi dia wukuf di padang Arafah. Nabi SAW kata al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji ni hari Arafah. Maknanya itu rukun terbesar haji. Siapa dapat haji dapat. Siapa dapat Arafah dapat haji. Tak dapat Arafah tak ada haji. Wasyaf'i wal watr, yang ganjil, yang genap tu apa? Hari raya. Kenapa? Kerana di hari raya Idul Adha adalah hari di mana berkumpulnya semua bentuk amal ibadat. Daripada ibadat lisan, ibadat hati, ibadat anggota, ibadat harta, ibadat korban. Masa tu berkumpulnya takbir, orang yang bersedekah bagi daging, ibadat festival. Maka dia adalah hari yang agung muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wal laili idza yasr, ayat seterusnya. Dan demi malam apabila berlaku. Wal laili idza yasr, demi malam apabila dia berlalu, yakni dhahaba yudhibu ba'duhu ba'da, sebahagiannya menghilangkan sebahagian yang lain. Maknanya lama-lama makin hilang, makin lama makin gelap, makin gelap, makin gelap. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah, terdapat sumpah yang boleh diterima bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Memanglah. Sebab apa? Semua yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya dalam Quran ni, apa saja yang Allah bersumpah dengannya dalam Quran menunjukkan perkara itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sumpah hanya berlaku pada perkara-perkara yang besar. Kita tak bersumpah dengan benda kecil. Demi duitku 10 sen tak jatuh tadi. Tak ada. Kita bersumpah dengan benda-benda besar. Dan bagi kita makhluk, kita tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Wallahi wa billahi wa tallahi, tu sumpah kita. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Supaya apa? Supaya memberikan kekuatan dan penegasan kepada orang-orang yang berakal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak melihat apa yang Tuhanmu buat terhadap kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kamu tak tengok ke apa yang Allah buat pada kaum
Ad. Iram dzatil imad, penduduk negeri Iram. Orang Ad ni duduk di Iram. Zat al-imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Hebat. Mereka orang zaman purba yang memiliki bangunan tinggi. Mana bangunan tu? Tak tahu kita. Tak ada, hilang. Tapi zaman dulu, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dicipta seumpamanya dalam mana-mana negeri. Tak ada orang lain seperti itu. Para ulama bahas dalam ayat ni, tak ada seperti itu kembali kepada salah satu daripada dua. Yang pertama, tak ada binaan yang dibina seperti itu. Makna sebelum tu tak orang tak buat bangunan. Pak dia ni memang hebat dari sudut ilmu, teknologi. Dia buat bangunan yang tidak pernah dibuat orang. Ada lagi kebarangkali ihtimal kedua, ialah yang tidak pernah dicipta sebelum itu, iaitu kaum Ad itu sendiri. Mereka adalah satu makhluk Allah Ta'ala ciptakan, manusia yang hebat. Mereka memiliki kekuatan, kepandaian cukup mereka ni, sehingga mereka jadi sombong dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad, mereka jadi sombong di atas muka bumi tanpa hak yang sebenar. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan mereka kata ada orang lain lagi kuat daripada kami. Maknanya mereka ni dari sudut ciptaan Allah, Allah jadikan mereka tidak ada sebelumnya makhluk ataupun manusia yang gagah perkasa, memiliki teknologi seperti mereka. Jadi bangunan dia, tempat tinggal pun hebat, orang tu pun hebat. Kita bukan kata jenis alien, kita tengok hebat-hebat, orang cerita lah, kita pun tak tahu ada kedak pun. Dah, buka-buka topeng, tengok-tengok kecil je tuan. Mesin dia besar. Dah. Iram ni dia tu hebat, teknologi dia pun hebat. Dia tu hebat, teknologi pun hebat, sehingga akhirnya dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan tak tengok ke juga kepada kaum Thamud. Allah Ta'ala ni dia suruh kita tengok. Mari Allah Ta'ala suruh kita tengok unta, langit, gunung, bumi. Hari ni Allah Ta'ala suruh kita tengok penghuni-penghuni bumi sebelum daripada kita. Mereka ni semua real story, penghuni bumi sebelum kita. Iram, penduduk ataupun negeri Iram, adanya kaum Ad. Thamud dekat Madian. Penduduk Thamud ada dekat Madain Saleh, dekat dengan Hijaz. Thamud. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok yang hebat tadi, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bidan. Allah Ta'ala suruh tengok, suruh fikir apa? Macam mana satu tamadun yang begitu hebat akhirnya hancur binasa. Apa yang kesudahan yang berlaku kepada kaum Ad ni? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, sakharaha alaihim, panggil fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Mereka ni dihancurkan dengan angin kencang yang bertiup tak putus-putus, ribut, kena tempoh.
sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Datang angin kencang tu berturut-turut selama berapa? 7 malam 8 hari. 8 hari 7 malam. Mudah. 8 hari 7 malam. Angin birihin sarsarin atiyah. Kena tu lepas seminggu lah kita kata kan. 7 hari 8 malam ni, 8 hari 7 malam ni lebih kurang seminggu lah. Lepas seminggu tu Allah Ta'ala kata, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Lepas 7 hari kamu lihat mereka mayak-mayak bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang reput. Fahal tara lahum min baqiyah. Ada tak mu nampak orang tertinggal? Jawapannya tak ada. Semua disapu habis. Kaum yang hebat akhirnya binasa. Thamud ni Madain Salih kita tahu. Kaumnya Nabi Salih. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Mereka ni tukang pahat gunung. Saya pernah pergi dah tempat ni. Dia macam lekun Petra dekat Jordan. Dia pahat gunung batu tu, pahat jadi rumah kediaman mereka. Hebat. Tapi di mana mereka? Akhirnya turun hujan batu, ribut. Mereka semua binasa. Padahal mereka memiliki tamadun. Allah Ta'ala suruh tengok lagi penghuni sebelum ni. Siapa dia? Wa fir'aun dzil autad. Fir'aun. Kita pun pakar ni pun ada. Egyptologi ni. Ilmu tamadun Mesir. Orang kita tengok orang mumia tu pun ada lagi. Allah Ta'ala suruh tengok. Tapi bukan tengok dengan kacamata historian, ahli sejarah, atau terutamanya orang sejarah, orang-orang kafir yang bawa kepada kita ilmu Egyptologi hari ni. Orang-orang kafir yang melihat dari sudut sejarah semata-mata. Tapi kita sebagai orang beriman kepada Allah, pemilik sekalian alam, kita melihat dari sudut yang berbeza. Sudut mana? Mereka semua ni ada satu similarity, persamaan. Mereka memiliki kekuatan, tamadun hebat. Tapi yang menyamakan mereka ialah kesemua mereka itu lawan Tuhan, lawan Allah. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Mereka ni yang telah bermaharajalela, taghaw melampaui batas. Terjemah sini bermaharajalela. Taghaw ni sebenarnya melampaui batas. Taghut melampaui batas. Tak beriman kepada Allah. Hebat, teknologi, mantap, tubuh badan, harta kekayaan, cukup semua. Tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh tengok di mana kesudahan orang-orang yang telah lawan Allah. Hancur. Tak ada seorang. Namrud binasa. Fir'aun binasa. Qarun binasa. Dah kalau gitu sejarah orang terdahulu, kita nak lawan Tuhan juga. Tu kita tengok angle kita macam tu. Angle orang Islam, kalau dah selama ni orang yang lawan Tuhan, lawan Allah Azza wa Jalla binasa, apa kamu ni berani ke? Kemana kamu nak bawa kesombongan kamu terhadap Allah? Allah suruh kamu tak nak dengar, Allah perintah kamu tak nak ikut, Allah larang kamu langgar, Nabi SAW ajar kamu tak nak ikut. Di mana kesombongan kamu? Nak buat gimana? Kalau kamu bawa juga, kesudahannya akan sama seperti mereka-mereka ini. Alam tara, tidakkah kamu melihat? فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ
Lalu mereka semua ni melakukan kerosakan di muka bumi. Apa yang dia buat? Rosak bumi. Apa yang dia buat? Tak ada. Dia tak turunkan bom atom pun, hancur binasa habis semua. Bangunan-bangunan hancur, laut-laut hancur, gunung dia taruh. Tak ada. Mereka bukan buat kerosakan dari sudut permukaan bumi ni dah. Tapi kerosakan yang dia buat ialah apabila Allah Ta'ala suruh jadi khalifah di muka bumi dalam keadaan taat kepada Allah, tiba-tiba dia sombong dengan Allah, dia hidup atas dunia, dia pula berasa jadi Tuhan. Inilah kerosakan dia. Orang sejarah dia tak tengok sudut tu. Egyptologi mari kat kita bagi tahu tamadun Firaun, hebat Firaun. Tapi kita kata Firaun adalah figure yang melakukan kerosakan di muka bumi. Di sisi Allah, Allah kata macam tu. Sebab tu hari ni kalau orang tu bangunkan bangunan-bangunan yang hebat, bangunkan tamadun-tamadun, teknologi macam-macam, tapi dalam masa yang sama bersentak dengan tamadun tersebut datangnya kemaksiatan, kemungkaran, masalah-masalah akhlak, maka sebenarnya tidak mereka buat melainkan kerosakan di muka bumi. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Lalu setelah mereka buat kerosakan, Allah Ta'ala timpakan mereka cemeti azab ke atas mereka. Maknanya dengan sebab kerosakan kufur itu, Allah timpakan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Kerana sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Sehebat mana pun kamu tidak dapat terlepas daripada pengawasan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu neraca manusia. Manusia ni pemikiran dia tak sama. Tak sama dengan yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala maksud lain, manusia pula mikir lagu lain. Jadi tak adil lah. Oh, hebatnya dia ni. Allah Ta'ala tengok sudut iman, manusia tengok dari sudut kebendaan, material. Memang itu sifat manusia. Allah Ta'ala kata apa? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Manusia ni apabila Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi senang, Tuhan bagi pangkat kemuliaan, fayaqulu rabbi akraman. Dia pun rasa Tuhan dah muliakan aku. Mulia manusia material di sisi manusia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kalau dia sempit rezeki, Allah uji dia sempit rezeki, fayaqulu rabbi ahanan. Dia kata Tuhan dah hinakan aku. Allah jawab, kalla, bukan, mana ada macam tu. Tak ada. Allah Ta'ala nafikan, bukan macam tu. Kalau Allah bagi kesenangan, bukan maksud tentu dengan kesenangan itulah tanda Allah muliakan dia. Kalau Allah bagi susah, bukan tanda Allah Ta'ala benci kepada dia. Bukan. Al-faqru wal-ghaniyyu ikhtibar. Kefakiran dan kekayaan ni ujian. Dia bukan status di sisi Allah. Dia ujian baru. Belum tentu orang miskin tu hina, belum tentu orang kaya tu mulia. Di sisi Allah itu ujian. Boleh jadi yang kaya lebih mulia, boleh jadi juga yang miskin lebih mulia. Boleh jadi yang kaya itu hina, boleh jadi juga yang miskin itu hina. Pasal apa? Sebab kekayaan dan kefakiran itu ujian. Jangan nilai kasih sayang Allah dengan harta benda.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah ukuran harta benda tu jadi ukuran kasih sayang Allah, nescaya orang yang paling kaya sepatutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang paling Allah sayang. Tapi kita tengok sirah Nabi, sejarah Nabi, Allahu Akbar, fakir. Malah Nabi minta dengan Allah, kumpulkan dia bersama orang-orang yang miskin. Nabi minta dengan Allah supaya dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Pasal apa? Bukan ukuran. Cuma bila sebut miskin ni mudah sikit lah. Mudah sikit. Dia punya hisab tak banyak. Audit akhirat tu tak banyak. Audit dunia ni kita susah hati dah. Kena audit akhirat lagi susah. Jadi miskin ni nak supaya apa? Senang audit. Tapi kalau orang kaya dapat rezeki, guna dengan cara yang baik, insya-Allah dengan kekayaan tu dia naik darjat dia dalam syurga. Insya-Allah. Kita tak tahu. Sebab dulu zaman sahabat, ada sahabat sama sahabat dia deki, bukan deki, cemburu. Orang miskin cemburu dengan orang kaya. Orang miskin pergi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya banyaklah harta dia. Macam mana pula? Yalah, kami puasa, kami solat, dia solat. Kami puasa, dia puasa. Tapi dia orang sedekah, kami tak mampu. Dia orang sedekah, kami tak mampu. Nabi SAW kata, nak dah aku ajarkan kamu orang miskin, kamu buat amalan ni, kamu dapat pahala lebih banyak daripada sedekahnya orang kaya. Dan tidak ada orang yang boleh mengalahkan amalan kamu sehingga dia buat sama seperti yang kamu buat. Lalu Nabi ajar subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selepas setiap salat. Orang miskin seronok, dapat pahala lagi banyak daripada orang kaya yang bersedekah. Maka lepas salat mereka pun duduk zikir. Orang kaya pun tengok juga. Apa pasal kamu baca gapo tu? Nabi ajar gini-gini. Dia miskin, walaupun miskin dia tak terkena ilmu. Dia miskin harta boleh jadi, tapi dia tak kena ilmu. Dah amanah. Nabi ajar macam ni. Orang kaya buat juga. Tak buat hati pula lah dia. Dia pergi jumpa Nabi Rasulullah. Hak amanah, hak istimewa tadi, orang kaya buat juga. Jadi kalah pula lah kami ni. Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah kelebihan yang Allah bagi kepada siapa yang kehendaki. Maknanya kalau dia kaya, dia sedekah, alhamdulillah. Tapi belum tentu orang kaya, orang miskin tidak boleh menyaingi amalan sedekahnya orang kaya. Kalau dia betul, insya-Allah. Tapi kalau dia kaya lagi, soleh lagi, dermawan, ahli ibadah, yang tu, itu adalah kemuliaan yang Allah bagi. Syukurlah kepada Allah. Allahu Akbar. Bimbang ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, panjang lagi ayat kita ni. Panjang lagi ayat kita ni. Esok tak ada dah, esok tak ada. Esok hari Jumaat. Saya musafir dah esok. Hari Isnin pula kita sambung. Kena sambung hari Isnin. Sebab apa ni? Cerita besar. Ayat yang selepas daripada ni berat lagi. Tapi kita berhabis bab harta ni dulu. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Bukan begitu. Ukuran kekayaan miskin hina bukan macam tu. Masalah dia ialah kalau kamu kaya, kamu tak muliakan anak yatim, kamu tetap ia hina. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kamu tak galak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu pula tidak suka menggalakkan orang bagi makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Lepas tu kamu suka makan harta pusaka banyak-banyak. Dah kaya, dia mikir harta je.
Dia tak fikir tentang urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu suka sayang sangat kepada harta. Sehingga sebab itulah perkara yang paling banyak memesongkan manusia daripada ketaatan kepada Allah. Perkara paling utama yang memesongkan manusia daripada ketaatan kepada Allah ialah kesibukan mencari harta. Sedang dia lupa rezeki dia Allah dah jamin dah. Tapi dia sibuk seolah-olah dia yang berkuasa atas rezeki dia. Kita sedar kita hanya usaha ikhtiar. Ikhtiar ni kita boleh jadi buat, boleh jadi sikit, tapi kalau Allah nak bagi asal ada ikhtiar, insya-Allah benda tu datang. Tapi jangan all out sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula bila Allah bagi rezeki kepada kita, kita lupa pula untuk membelanjakan dia pada jalan Allah. Kerana harta adalah ujian, baik buruk dia ditentukan dengan how we get that money, macam mana kita dapat, dan how we spend that money, macam mana kita guna belanjakan. Itulah ujian Allah bila Allah bagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Kita tangguh setakat ni, kita sambung minggu depan. Cuma alang-alang bab harta ni nak sebutlah sikit dekat live kita juga dengan sahabat-sahabat di sini. Saya balik ni pun ada urusan dengan tahfiz tu. Hari ni saya balik pukul 10 nanti. Balik ada urusan kita dalam pembelian tanah wakaf untuk Masjid Mahat Tahfiz dan juga untuk pembinaan dia. Saya baling dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Mana-mana orang yang berkehendak untuk sama-sama menyumbang, bantu untuk pembinaan, sumbanglah. Tak payah bayar cash kat saya pun tak apa. Kita pun malas nak terima cash banyak-banyak. Masuk dalam tu, follow Facebook ataupun dalam grup WhatsApp masjid nanti, ambil bos, klik ya link, bayar online terus. Itu lebih selamat, itu lebih mudah lah. Kita pun malas nak bawa cash banyak-banyak. Dan kalau saya mampu nak ajak semua yang dengar kuliah kita dan juga dengar kita melalui live, alhamdulillah ramai juga. Kalau boleh sepanjang Ramadan ni saya nak cadang buat infak harian. Mana RM3 sehari paling minimal tu, boleh klik tu paling minimal kita boleh infak RM3. Mana kita ambil kadar paling minimal, kalau RM3 sehari semua orang setiap hari RM3, alhamdulillah. Ataupun kalau dia 10 pertama RM30, 10 kedua RM30, 10 terakhir tak kira RM30 juga muka akhir Ramadan. Bagilah RM300 contoh. Kalau nak bagi, kita sama-sama menyumbang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Wallahu taala alam. Kita sambung pada hari Isnin nanti insya-Allah. Esok hari Jumaat cuti. Kemudian kita akan sambung hari Sabtu Ahad ada kuliah macam biasalah di masjid kita ni. Kemudian Isnin kita sambung tafsir kita balik insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.